Ya, Fiza kembali bersama dalam ruangan wawancara segmen Belia Berwawasan. Bagaimana persembahan seni silat tadi? Berasa berdebar-debar. Saya pulang terkajak-terkajatnya orang dengan lompatannya. Jadi jangan tiru aksi begitu di rumah ya. Kecuali habis kita seorang pesilat lah. Itu kalau mau buat latihan bolehlah ya. Bolehlah. Jangan jadi beradikan di silat terpengaruh. Tapi alhamdulillah inilah yang sama-sama kita saksikan dan juga ketahui bersama tradisi seni bela diri. Kita datangkan dua orang tetamu undangan kita ni alhamdulillah berada di sebelah kiri saya ya, iaitu Yang Mulia Muhammad Rayyan bin Muhammad Yusof, salah seorang pesilat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesra dipanggil sebagai Rayyan Muhammad? Rayyan ya. Okey, baik. Dan di sebelah kiri Rayyan iaitu Yang Mulia Abdul Khalid Hariz ya, alias Hafiz bin Abdul Hamid, juga salah seorang pesilat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni, sihat ya? Alhamdulillah sihat tuan. Alhamdulillah. Selesa dipanggil Khalid Hariz ataupun Hafiz? Haris ya. Okey, baik. Daripada kami di Rampai Pagi, selamat datang kita ucapkan. Terima kasih. Ya. Dan pagi ini kita ni memperkatakan berkenaan dengan tradisi seni bela diri ya. Seni bela diri ini ada banyak. Silat ya, taekwondo, karate, judo, kungfu sebagainya. Itu yang awali buat tadi awal pagi tadi dia berkungfu. Saya terkejut. Tetapi yang ingin kita ni highlight ataupun kita ketengahkan pada hari ini adalah seni silat ya. Seni tradisi di negara kita di Brunei Darussalam inilah. Jadi mungkin boleh menerangkan sedikit sebanyak mengenai dengan belok silat ini. Mungkin kategori-kategorinya ya, serta pencak silat yang dipelajari. Okey, dalam game seni pencak silat ini yang ada dua macam contoh, seni dan juga tanding. Dan seni ada juga pecahannya. Macam contoh, seni ia punya pecahan tunggal lelaki, tunggal wanita, ganda lelaki, ganda wanita, regu lelaki dan regu wanita, dan juga atau kelompok dan solo kolektif. Dan tanding juga ada juga kategorinya macam ya dari kategori A sehingga J. Artinya kalau kita ni kan masuk kan cuba macam tandingan apakah at least badan masih 45 ke atas. 45 kg ke atas. Untuk kita ni tahu macam mana kategori masing-masing, adalah macam kategori A ada yang punya timbangannya macam mana. Kalau B ada macam mana. Jadi maksudnya kategori tanding itu A sehingga J mengikut sukatan ataupun timbangan berat badan pesilat ini tadi ya. Ya. Kalau anda cukup barat, kalau sekiranya 44.9 anda terdapat kali berapa? Bayangkan saja yang 40 kilo lebihlah ya, cuma tu ditandingkan dengan mereka yang 80 kilo. Jadi tidak seimbang di sana. Jadi mungkin kalau kurang berat badannya mungkin tadi ni seni tanding kan. Mungkin seni apa yang sebutin itu lagi tadi? Seni regu tunggal apa tu. Mungkin boleh masuk ke sana barangkali ya. Boleh. Untuk persembahan. Boleh. Bukan begitu. Pasal saya teringat saya dulu pun silat juga. Itu Adi tak tahu. Tapi saya silat apa? Silat panggung kau? Bukan, silat itulah yang seni. Tapi saya struggle gini pasal orangnya Cikgu Atunya macam menari Jakawani ni bukan bersilat. Jadi saya pun saya rasa tak sesuai lah. Saya pun berhenti di situ. Semenjak itu jadi seorang penari lah ya. Betul. Okey, kita teruskan lagi pada pagi ini. Jadi macam Atu tadi seni tanding. Jadi yang selalu dipertandingkan dari A sampai J itu kalau di negara Brunei Darussalam apa selalu yang dibuatlah ataupun ditandingkannya orang? Artinya macam ya kalau dalam maksud kita dalam sisi tanding itu. Apa selalu kategori yang selalu dipertandingkan? Ya kan ada dari A sampai J. Jadi adakah semua dipertandingkan ataupun macam mana tu? Ya, selalunya pertandingan senegara ataupun di luar negara macam mana? Apa sahaja yang dipertandingkan ini? Macam buat masa ni kan yang akan datang hari kepertandingan dalam 24 ataupun 26 aku akan dimaklumkan. Tapi
Yang pastinya memang start 24 sehingga 31 ataupun 26 aku saya lupa dan minta maaf. Atau okey, sedangkan saya sendiri pun ada insya-Allah masuk dalam pertandingan itu kelas F. Oh, kelas F. Kelas F itu apa artinya tu? Badannya 70 ke 75 Oh, insya-Allah. itu sahaja. Itulah yang saya maksudkan sebenarnya. Kalau sekiranya macam dari kategori A sampai J jom masuk pertandingan mungkin mengambil masa yang lama kan? Betul. Okey. Jadi di sini boleh lagi diteruskan ya? Ya, ada pecahannya. Oh, ada lagi, ada pecahannya kalau lagi. ada sisi pagi, diteruskan contoh kalau bang pasal kemungkinan memang ada yang tu macam dari A sampai D memang nak ada pagi ke atau Sampai ke tengah hari. Sesi petang lain lagi. petang lain, malam lain, memang ada pecahannya juga. InsyaAllah nanti yang akan dibuat dalam bulan inilah. Baik, kita kembali semula bersama dengan Haris ni. Kita belum puas berbual-bual dengan Haris. Haris, tadi yang kita ni lihat persembahan silat dipersembahkan tadi itu jenis silat apa? Itu jenis silat Itu seni. seni lah. Seni ya, untuk persembahan tunggal, sahaja untuk ya. tunggal. Tunggal lelaki. Tetapi memang jika belajar seni silat untuk persembahan ini memang ada kebolehan untuk membela diri ataupun mempertahankan diri macam mana? Setiap pergerakan itu ada maknanya. Tapi yang tadi dilihat dari rakaman tadi, setiap pergerakannya itu memang ada meaning, ada maknanya lah. Ada makna. Ada makna Yang lah. kita disaksikan secara langsung Ya, tadi ya. Setiap pergerakan yang beliau buat tadi itu ada makna-makna Ada makna-makna tersendiri lah. Apa sebenarnya kelebihan yang diperolehi bagi mereka yang mempelajari seni silat ini? Dari sini tersebut, ia menguatkan kita ni punya fizikal, mental dan juga deria, iaitu menghafal lah. Agar sentiasa beryakinan diri lah, itu yang penting. Kerana banyak perbuatan tersebut, banyak caranya dan setiap pergerakan tersebut memang banyak cara-caranya lah. Betul. Ayah. Itulah. Kalau ditanya saya kenapa masuk silat, itulah pasal kan membina keyakinan dirinya orang untuk mempertahankan diri dan sebagainya. Tapi entah mengapa saya pun masa tu terjebak kerana suruh persembahan sahaja. Konon kan sparring tadi dia jadi katanya badan wanilai sesuai untuk saja seni macamnya orang persembahan. Tapi entah mengapalah saya sempatlah belajar sekejap walaupun berhenti. Tapi tidak dapat dilihatkanlah pagi ni mungkin seram kali. Mungkin bajunya tidak bersesuaian. Tidak bersesuaian lah untuk harian ini. Jadi itu kelebihan tadi kenapa mengikuti. Kalau sekiranya ni ditanya juga bagaimanakah orang seni silat ataupun seni mempertahankan diri ini boleh menyumbang kepada wawasan negara kita ni 2035. Okey, atau dari segi seni bela diri ni boleh dipelajari oleh sesiapa. Artinya dekialah atau muda ke tua ke apa boleh. Tapi untuk tanikan kekalkan atau tani itulah macam mana atau apa ni ketani Kita ni mesti mendorong lah seperti bila-bila ni untuk menyertai lah silat inilah. Kerana ianya warisan turun-temurun daripada datuk nenek moyang kita ni kan. Betul. Dan bagi menurut wawasan 2035, bukan saja wawasan 2035, selepas itu pun boleh kita ni kekalkanlah adat silat inilah sampai bila-bila masa, sampai ke anak cucu kita ni lah. InsyaAllah. Saya percaya juga dengan kita ni mempelajari seni tradisi bela diri ini, kita dapat melihat ya, ianya sebenarnya melatih disiplin. Betul. Yang perlu ada pada diri pesilat-pesilat ini tadi ya. Jadi mungkin boleh bercerita sedikit disiplin dalam mempelajari ilmu silat ataupun seni bela diri ini tadi. Disiplin dari segi disiplinnya, kalau ketani kan itu kan ketani ada bakat ataupun ilmu dari segi pertahankan dia tu. Janganlah tani itulah macam nunjuk apa, salah guna apa. Jadi pembuli dia pula. Macam itulah. Sentiasa rendah dirilah walaupun belajar. Walaupun tani tahu kan atau benda itu kan berbahaya, ekstrem, sukan ekstrem lah. Masa tu disebabkan ianya untuk mempertahankan diri sendiri, ianya untuk bila kita ni terasa diancam, kita tahu apa yang perlu dibuat lah. Tapi yang penting disiplin itu dan sentiasa rendah dirilah akan setiap
seni pertahankan diri inilah. Memang diterapkanlah dalam diri seorang pesilat. Yes, Seingat saya, pasal saya lagi. Okey, ya, pasal Seingat Fiza. saya juga Berkongsi sebelum sedikit, ya. boleh berkongsi sedikit. Seingat saya dulu sebelum memulakan latihan, kami akan disuruh berjoging di dalam dewan, betul kan? Ada dibuat orang memanaskan badan, otot-otot. Selain daripada itu, tentulah mesti berdisiplin, mesti dengar cakap coach dan sebagainya. Jadi yang terakhir mungkin untuk Ryan ataupun Haris juga di sini, apakah nasihat yang boleh dikongsi ataupun diberikan kepada belia-belia untuk para belia lah ya, dalam bidang seni mempertahankan diri sendiri. Nervous pula saya pada pagi ini. Ya, Haris terlebih dahulu. Bagi saya, menurut saya, ianya amat penting dan kami mendorong agar belia-belia masa kini untuk menceburilah bidang ini, iaitu pencak silat, kerana ianya amat seronok bila belajar sama-sama dan kami amat beruntung kerana menjadi seorang masih belajar untuk bersilatlah juga. Dan ianya lebih baik legasi ini diteruskan untuk pencak silat inilah. Dikekalkan lah. Dikekalkan. Kalau menurut Ryan sendiri, ada nasihat yang cuba ingin disampaikan? Pesanan sedikit? Ada atau masih bersama dengan kami itu sama juga, tapi tapi nasihatku macam biasa, jangan salah guna. Atau kalau berminat pun boleh masuk, tapi itulah itulah. Kalau boleh dikekalkan, jangan macam sudah masuk lepas seminggu yang ada itulah. Itu tersindir pula saya. Macam Fiza lah ni kiranya. Seminggu masuk, lepas satu hilang. Kerana kami mesti berlatihlah setiap kali lah. Ya, kalau kan tidak lupa. jadi sebagai satu juara, tadi masih itulah practice macam mana kata orang, practice makes perfect. Yes. Practice make perfect. Itulah penutup segmen Belia Berwawasan Tradisi Seni Bela Diri yang kita ketengahkan pada hari ini ya. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi dengan tetamu undangan kita yang lain dalam segmen Belia Berwawasan ini, memperkatakan topik yang lain pula ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fiza, itulah tadi tradisi seni bela diri berfokus kepada seni silat ya pada hari ini yang kita ketengahkan. Jadi banyak yang perlu kita pelajari, disiplin, latihan yang tekun, kalau hendak bertanding, jiwa kental juga kena ada. Saya suka tadi katanya nawaitu, niat itu penting. Betul. Apa niat kita ni untuk mempelajari seni orang bela diri ini? Kalau saya tadi kerana hendak belajar daripada orang kena buli untuk mempertahankan diri dan sebagainya. Tapi itulah, memang apa-apa ni pun dari nawaitu kita ni, dari niat, dari hati. Iya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan mudah-mudahan akan dapat memberikan inspirasi lah kepada orang-orang kita ni untuk meneruskan seni bela diri ini, tidak kiralah sama ada silat ke ataupun seni bela diri yang lainnya, kerana kita percaya seni bela ini memerlukan disiplin yang tinggi kepada para pelatih-pelatihnya ya. Baik, kita akan kembali selepas berita pukul 9 pagi ini nanti.